Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah habis 5 topik yang pertama, ya. Dan yang terakhir bercerita tentang idola saya, saudara Rafiq Muhammad Noor, yang banyak memberikan saya inspirasi untuk bersungguh-sungguh berjaya dalam bidang ini. Kita pergi pada topik yang ke-6, ya. 5 tahun pertama, pendapatan 100,000 1 tahun, ya. Sudah menjadi kelaziman kepada saya untuk kita nilai prestasi setiap 5 tahun. 5 tahun dalam bidang ni kita kaji apa pencapaian kita. Adakah semakin bagus? Kita akan teruskan dengan lebih berjaya, ataupun kita ada masalah, ataupun kita perlu buat sesuatu, ya. Jadi selepas sebagaimana saya jelaskan sebelum daripada ni, selepas 1 tahun setengah akhirnya saya dipaksa, ya, menjadi penolong pengurus agensi. Kerana salah seorang daripada senior agency manager pada masa tu, Cik Asamdin Muhammad Noor, Allahyarham, ya. Beliau bagi tahu kepada saya, Jalil, there are people who can sell and there are people who can manage. In yourself, you can do both. Ya, saya boleh buat dua-dua. Sell pun boleh, manage pun boleh. Dan dia bagi tahu, since we need more good people like you, dia kata, I force you to be the manager. Jadi perkataan dia force, maknanya dia bagi tahu, dia paksa saya jadi manager. Nak tak nak, you kena jadi manager. Mula-mula saya rasa agak keberatan lah menerima jawatan tersebut sebab baru setahun setengah, ya, dalam industri ini. Masa tu baru umur 25 tahun. Maka saya berkesempatan ke UPM, berjumpa dengan ayahanda pengetua saya, iaitu Profesor Madya Dr. Azhari Ismail, ya. Dan beliau bagi tahu kepada saya ceritalah, saya dapat tawaran lepas 9 bulan, betul dia orang tangguh, last kali setahun setengah, dia orang nak juga saya jadi manager. Adakah saya telah bersedia? Ayahanda Azhari bagi tahu, kamu berhak, Jalil, untuk memegang jawatan tersebut bersandarkan pengalaman berpersatuan secara aktif selama kamu berada di UPM. Serdang selama 5 tahun. 5 tahun tu saya belajar bukan hanya dari segi akademik, menjadi presiden Persatuan Mahasiswa, dan saya bagi tahu kepada kabinet saya pada masa itu, dan saya gunakan perkataan, ya, semasa mesyuarat MPP, ya. Selalunya pukul 2 pagi lah, ya. Saifullah Sution dia tahulah benda ni, ya. Di mana saya bagi tahu sebelum daripada ni, pemimpin-pemimpin mahasiswa dia tidak mementingkan, ya, kecemerlangan akademik, hanya kecemerlangan dari segi core curriculum. Jadi saya bagi tahu, di zaman pemerintahan, rejim pemerintahan saya kata, saya nak kita mesti berjaya dengan cemerlang dari segi core curriculum, dan kita mesti berjaya dari segi akademik. Dan saya bagi tahu, saya sendiri pada semester terakhir saya akan kerja kuat sebagai presiden. Saya mesti dapatkan sekurang-kurangnya 3.5. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Bukanlah saya pandai, cuma sekadar nak memberi inspirasi. Kita mesti berjaya, jangan bagi alasan. Aktif dari segi core curriculum, kita gadaikan, ya, kejayaan kita dari segi akademik. Saya bagi tahu, sebagai presiden kita mesti kekal, ya, dari segi kecemerlangan akademik. Dan benda tu saya bawa kepada anak saya, terutama yang terakhir ni. Bukanlah tujuan untuk bermegah-megah, sekadar untuk menceritakan semangat itu, ya, yang mesti ada pada orang kita, orang Melayu yang beragama Islam, yang benar-benar beriman kepada Allah, yang tak boleh kata guru saya cuma jadi Nabi dia, yang lain semua boleh. Pegang betul-betul cakap ni. Yang tak boleh cuma jadi Nabi, yang lain semua boleh. Jadi saya bagi tahu kepada anak saya, Khairul Anwar, kamu menjadi presiden Persatuan Pelajar, ya, di MRSM, ya, di Merbuk pada waktu itu. Dalam masa yang sama saya kata dengan dia, kamu mesti dapat kejayaan yang cemerlang. Jangan core curriculum very good dengan sukan olahragawan, dengan presiden pelajar, tapi result very poor. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah, sekali lagi bukan dengan niat berbangga, sekadar untuk menceritakan, beliau mendapat keputusan lurus. Saya kata apa lurus Noor? Straight A untuk SPM dan juga straight A untuk dia punya trial. Alhamdulillah. Semangat ini kita mesti ada. Kecemerlangan core curriculum, kecemerlangan akademik, kita mesti ada kedua-duanya sekali. Ya, jadi sedikit bercakap tentang pengurusan, ya, masa, ya.
sebagai penolong pengurus, saya punya pengalaman, ya. Kalau kita naik selepas 2 tahun, setahun setengah, 3 tahun sebagai pengurus, penolong pengurus, kita kena bahagikan masa. Tahun yang pertama, 90% masih jaga lagi personal sale. Kalau anda $1 million round table, kekalkan anda punya $1 million round table, walaupun anda dah naik sebagai penolong pengurus. 10% saja, seminggu sekali saja luangkan masa bersama dengan ejen. Ya. Tahun yang kedua, ya, anda luangkan 70% personal sale. Katakanlah anda nak buat 500,000 for example, 350,000 mesti daripada personal sale. Ya. Bakinya barulah kita buat dalam 30% untuk pengurusan agensi. Masuk tahun yang ketiga for example, barulah kita buat 50% masa untuk personal sale, katakanlah 500,000, dan grup kita dalam 20 orang ejen, kita buat lagi 50%, lagi 500,000, total kita jadi $1 million agensi. Ya. Jadi itulah pengalaman saya semasa di UPM, yang mana banyak mengajar saya untuk menjadi pengurus dan juga mengaturkan masa dengan begitu baik. Ya. Seterusnya saya nak bercerita tentang menjadi pengurus agensi. Selepas 3 tahun, alhamdulillah, ya, saya dapat menubuhkan Abdul Jalil Agency yang beroperasi di Jalan Gereja Bukit Nenas, Kuala Lumpur. Ya. Jadi saya pun selepas 5 tahun dalam bidang ini, saya tengok statement saya, alhamdulillah mencecah 6 angka, RM100,000. Ya. Jadi pada umur 28 tahun pada masa itu, alhamdulillah cecah RM100,000, maka saya teringat balik. Ya. Teringat balik tawaran daripada satu orang usahawan Cina yang kontraktor tu, yang menawarkan RM100,000, tapi kena jadi kod dan non-kod, jadi baruah dia lah, jadi balaci dia, jadi orang suruhan dia. Ya. Jadi alhamdulillah berkat kesabaran saya dan juga berkat doa daripada guru, ibu dan bapa, alhamdulillah kita buat sendiri, kita boleh cecah RM100,000. Itu semangat yang kita mesti tanamkan kepada orang-orang kita, bahawa jangan bergantung kepada orang lain. Jangan kita suka sangat bekerja dengan orang. Kita mestilah sanggup bekerja kuat untuk diri kita sendiri. Jadi itu saja untuk bab yang ke-6. Jadi sebagai penutup, saya ingat pesanan Ayahanda Pengetua Tuan Haji Azhari, Profesor Dr. Azhari, kamu berhak untuk memegang jawatan tersebut berdasarkan pengalaman berpersatuan secara aktif semasa kamu berada di UPM Serdang selama 5 tahun. Terima kasih Ayahanda Pengetua atas semangat yang beliau berikan kepada saya. Nanti saya akan sambung cerita bagaimana Ayahanda akan bagi saya satu pisau. Ya. Pisau tu dia gunakan, dia bagi tahu kepada saya apa nak buat. Selepas ni kita akan bincang. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.